Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar murid-murid? Okey, baik. Kita dah habis. Belum lagi. Belum habis lagi bab 1, nombor nisbah. Okey, ini video yang terakhir untuk bab 1 iaitu 1.5. Baik, cikgu dah ajarmu tentang 1.1, kita lihat tentang integer. 1.2 operasi asas melibatkan nombor integer. Kemudian 1.3 kita dah lihat pecahan positif, pecahan negatif. 1.4 kita dah belajar perpuluhan negatif, perpuluhan positif. Dan yang terakhirnya hari ini kita nak lihat 1.5 iaitu nisbah akhir bagi bab 1. Okey. Okey. Kamu boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 1 muka surat 23 di sini. Okey, kita lihat. Apakah nombor nisbah? Baik. Sebelum tu kita tengok aktiviti penorokaan ini diberi beberapa peringkat nombor seperti yang berikut: 0.3, negatif 1.25, 1/3, 5, negatif 8 dan negatif 2/5. Dia suruh tulis nombor itu dalam bentuk P per Q. P per Q ni dalam bentuk pecahan, di mana P integer, Q adalah juga integer. Cuba tukar untuk kotak-kotak ni, kad nombor ini kepada bentuk pecahan. Baik, contohnya sifar 0.3 kita tukar dalam bentuk pecahan, kita akan dapat berapa? 3/10. Bagaimana pula dengan negatif 1/25? Baik, kita tukar dalam bentuk pecahan, kita akan dapat negatif 1/4. Okey. Bagaimana pula dengan 1/3? Ini betul lah dalam bentuk pecahan dah. Okey. Kita cuma jadi pecahan tak wajar P per Q saja kan. Okey. 1.334/3. Okey. Yang ni boleh tak kita jadikan pecahan tak wajar? Boleh Dari negatif 1/44 tambah 1 negatif 5/4. Okey. Yang ni 5 boleh tak tukar dalam bentuk pecahan? Boleh. Bagaimana? 5/1. Okey. Negatif 8 boleh tak tukar dalam bentuk pecahan? Boleh. Bagaimana? Negatif 18 negatif 18 pula. Negatif 8 bahagi 1. Okey, yang ni tukarkan dalam bentuk pecahan P per Q. Darab 5 darab 2, 10 tambah 12. Jadi kat sini negatif 12/5. Tengok semua dah ditukar dalam bentuk pecahan iaitu P per Q. Apa kesimpulan anda? Baik, nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan ni, semua ni boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Walaupun asalnya dalam bentuk perpuluhan, walaupun asalnya dalam bentuk nombor bulat, kita sebenarnya boleh tukar dalam bentuk pecahan. Nombor-nombor semua ini kita sebut sebagai nombor nisbah. Okey? Apa dia nombor nisbah? Nombor nisbah mesti nombor perpuluhan boleh tukar dalam bentuk pecahan. Nombor pecahan tak wajar ni boleh jadi pecahan wajar. Pecahan ni memanglah kita tengok pecahan ni memang betul lah pecahan. Dia tak akan mustahil dia nombor nisbah. Okey. Nombor bulat ini pun juga adalah nombor nisbah. Okey. Yang pecahan ni memang kita jelas dan nampak lah bentuk pecahan. Ada juga yang kita tak boleh kategorikan dia sebagai nombor nisbah. Kita lihat muka surat seterusnya. Okey, soalan contoh 15, muka surat 24. Baik, tentukan sama ada 1/3/4 Baik, kita lihat kat sini, tentukan sama ada 1/4/5, 3/4, negatif 9 dan 3/5 ialah nombor nisbah atau bukan. Baik, kita lihat sini 1/4/5 ini kita boleh jadikan pecahan tak wajar. Kita darabkan 1 darab 5, kemudian kita tambah 4 di sini.
Okey, jadi 9 per 5 sama dengan 9 per 5 dalam pecahan 3/4 ini dah betul dalam bentuk pecahan. Negatif 9 kita tukar dalam bentuk pecahan negatif 9 per 1. Okey. Kemudian 3/5 kita jadikan dalam pecahan dapat 7 per 2. Jadi 1/4/5, 3/4, negatif 9 dan 3/5 ialah nombor bah. Okey. Seterusnya kita lihat bagaimana anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi di nombor nisbah. Okey, sekarang kita tengok nombor nisbah, gabungan operasi nombor nisbah. Seperti biasa, gabungan operasi kita kena ikut tertib ni kurungan, darab atau bahagi, kemudian baru tambah atau tolak. Baik, selesaikan setiap yang berikut. Okey, contoh 16, kita ada operasi tambah dan darab. Mula-mula kita jadikan semua dalam bentuk pecahan. Okey. Negatif 4 ini kita tukarkan dalam bentuk pecahan. Okey, 4/10. Kemudian, okey, 1/2 ni kita jadikan pecahan tak wajar 3/2. Okey, kemudian negatif 1/8 ini kita tukarkan. Okey, ni dia kata tukarkan perpuluhan yang ni lah. 4/4 ni tukar jadi 4/10. Kita selesaikan 3/2 darab 1/8. Positif darab negatif di sini. Positif darab negatif 1. Kita darabkan 1 darab 3. 3 darab 1 ini dapat 3. Darab 8 kita akan dapat 16. Okey. Kemudian positif negatif kita tukarkan tandanya jadi negatif. Kita dah belajar ni. Integer positif negatif jadi negatif. Kemudian 4/10 negatif 4/10 negatif 3/16. Macam mana boleh dapat 80? Kita sama penyebut ini. Okey. Sifir boleh dapat sini 80 10 darab 8. 8 darab 10 kita akan dapat 80. Manakala yang ini darabkan dengan 5 kita dapat. Okay, saya dah buat hal kat sini. Dia tulis dia dah macam tak betul Okey, jadi sekarang ni 16 darab 5 kita akan dapat 80. 3 pun darab 5 pun akan dapat 15. Jadi negatif 32 negatif 15 kita akan dapat negatif 47/80. Selesai yang ini. Okey, yang ni soalan seterusnya B. Okey, kita selesaikan yang dalam kurungan besar ni dulu. Ada operasi darab, ada operasi tambah. Okey, kita buat dulu operasi darab. Okey, yang ni 18/1 jadikan dalam bentuk pecahan. 18/1 darab negatif 7/12. Okey, 1/5 ini kita tukarkan dalam bentuk pecahan 3/2. Okey. Baik, seterusnya. Okey, macam mana kalau nak guna kalkulator dapatkan 3/2? Senang je, kamu type pada kalkulator kamu 1/5. Kemudian kamu tekan sama dengan. Okey. Kemudian dalam simbol ni. Macam mana ni, tengok nak tulis simbol pun susah. Astagfirullahalazim. Simbol ni bagi. Okey, simbol ni. Tekan simbol ni maksudnya pecahan. Dia akan tukarkan 1/5 dalam bentuk pecahan 3/2. Okey, kemudian ni boleh potongkan. 3 darab 6 18, 2 darab 6 12. Okey. Kemudian darabkan 1 darab 2 tu yang dapat 2. Okey. Kemudian 3 darab 7 21. 1/3/2 salin semula. Ini dah tukar dalam pecahan, letak sini. Okey, 2 dah sama penyebut. Okey, pengangka negatif 21/3 tu yang dapat negatif 18 bahagi 3/10. Okey. Kemudian bahagi ini tukar pada operasi darab.
3/10 kita songsangkan 10/3. Okey. Kita darab silang. 3 darab 3 9. 1 darab 3 3 kita potongkan. 3 darab 10 30. 1 darab 1 tetaplah 1. Negatif 30/1 atau 30. Okey, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Kita nak lihat yang terakhir, iaitu bagaimana menyelesaikan masalah melibatkan nombor nisbah. Okey, tengok ni. Simpanan dia ialah 120. Dia menerima 3/8 daripada wang simpanannya. Okey, daripada bermaksud operasi darab. Okey, kepada mangsa Bang J. Kemudian dia membeli sepasang kasut sekolah yang berharga RM25 60%. Hitung baki wang yang Nuriah masih ada. Jadi 3/8 darabkan dengan 120 dulu. Jadi diterima kepada bangsa Bang J, yang direma kepada bangsa Bang J adalah RM45. Kemudian dia kata dia beli sepasang kasut sekolah RM25.60. Baki daripada RM45 ni wang diderma kan, 3/8. 120 tolak 45 barulah RM5.60. Okey, jadi RM49.40 je. Okey. Mari kita lihat ada lagi tak contoh. Cikgu rasa dah tak ada lagi, tu je nombor nisbah. Okey, dah latihan. Latihan kamu buat dalam modul kamu, buat tutorial. Cikgu akan bagi muka surat mana dalam modul kamu, okey? Jadi kesimpulan kat sini, apa itu nombor nisbah? Kamu kena ingat nombor nisbah adalah nombor yang ditulis dalam bentuk pecahan. Nombor nisbah nombor pecahan. Okey? Walaupun nombor tu nombor bulat, katakan 5, dia nombor nisbah juga. Kenapa? 5 boleh tukar dalam bentuk pecahan 5/. Okey? Kalau pecahan memang betul lah dia nombor nisbah lah. Kalau perpuluhan pun kena cuba dulu. Tekan kalkulator dan tukarkan dalam bentuk pecahan. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Akan datang kita akan belajar bab yang baru, bab 2. Okey? Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.